1, 2, 3, come on. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar pendidikan muzik dengan tajuk cara memainkan atau cara memegang dan memainkan alat perkusi. Okey, sebelum tu, cikgu mohon semua murid untuk subscribe channel ini, supaya selepas ini awak akan dapat informasi yang terkini ya. Contohnya cikgu tak akan kadang-kadang cikgu tak akan bagi pada hari Isnin. Mungkin sama ada lewat atau cepat sehari. Jadi anda semua tak akan terlepas sesi pembelajaran ini kerana anda dah subscribe. Mohon semua murid untuk share jika pembelajaran ini bermanfaat. Lebih baik kita berkongsi ilmu, itu adalah sangat dituntut lebih baik Ini adalah butang subscribe. Jika anda dah subscribe, mohon anda komen di bawah cikgu saya telah subscribe dan anda beri komen berkaitan dengan PDPC ini. Murid yang memberi komen yang terbaik, dan dia dah subscribe, dia bagi komen yang terbaik, cikgu akan bagi duit raya. Duit raya RM50 dan 10 lagi cikgu akan bagi ni lah selepas habis PKP lah. Cikgu akan tulis nama siapa yang pemenang subscriber dan komen terbaik. Berdasarkan PDPC tak perlu komen benda lain. Cikgu akan bagi reward lah untuk awak. Jangan masa lagi. Kita belajar cara memegang dan memainkan alat perkusi. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah objektif dia semua murid tahu cara memegang dan memainkan alat perkusi dengan teknik yang betul. Seperti yang cikgu telah tulis ini Kriteria kejayaan dia, cikgu harap semua murid selepas sahaja PDPC secara maya ini, murid-murid tahu kurang-kurangnya 2 teknik memegang dan memainkan alat perkusi dengan betul. Kenapa kena perlu memainkan alat perkusi ini dengan betul? Kena tahu tu kenapa. Supaya bunyi yang dihasilkan oleh alat muzik lebih betul. Cara bunyi dia tu kita dengar, bila kita dengar, inilah bunyi kerincing, inilah bunyi alat tamborin, dan sebagainya. Apakah alat perkusi murid-murid? Terdiri daripada 2, iaitu pertama alat muzik berpitch dan yang kedua alat muzik yang tidak berpitch. Untuk tahap 1, cikgu tekankan kepada alat perkusi tidak berpitch. Tidak berpitch tu maksudnya tiada not lah, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do tu, maksudnya tak ada melodi dia hanyalah bunyi yang dihasilkan dengan satu ton sahaja. Kebiasaannya alat perkusi ni kita gunakan untuk mengiringi sesuatu lagu dengan memainkan corak irama. Pada perjumpaan akan datang, cikgu akan ajar kepada murid-murid bagaimana untuk mengiringi, memainkan corak irama dengan menggunakan alat perkusi. Sebelum ni kita dah belajar kan bagaimana untuk mencipta corak irama dengan meter 4/4. Tak apa, nanti pada PDP pembelajaran yang akan datang, cikgu akan buat ulang kaji semula supaya kita dapat memainkan corak irama menggunakan alat perkusi yang kita telah pelajari pada hari ini. Terusnya, antara alat perkusi yang tidak berpitch yang cikgu ingin ajar pada awak hari ini, ialah alat perkusi kerincing, alat perkusi castanet, tamborin dan loceng. Baiklah, kita pergi kepada perkusi yang pertama, iaitu alat perkusi kerincing. Kita tengok alat perkusi kerincing. Ini adalah alat perkusi kerincing. Ini berbentuk segitiga. Ia diperbuat daripada besi. Ada besi dan dia ada pemegang di sini. Pemegang ni selalunya daripada tali Pemegang ini dengan cara dia dibuat daripada besi dan dia punya batang pemukul ni ada juga perlu diperbuat daripada besi Cara memegangnya, ia perlu dipegang dengan cara memasukkan jari ataupun kita pegang macam ni. Supaya lebih selesa. Cikgu sebut untuk lebih selesa saya suka pegang macam ni. Kemudian kita boleh maksudnya mengetuk besi segitiga ini sama ada di dalam ataupun di luar. Ini di luar. Bunyi dia awas, awak tidak boleh memegang dengan cara awak pegang macam ni. Bila awak pegang macam ni, tiada bunyi yang dihasilkan. Sebab itulah kita perlu belajar memegang dan memainkan alat muzik dengan betul.
setakat ni saya harap awak semua tahu bagaimana untuk memegang teknik betul. Okey, ada anak murid cikgu sebelum-sebelum ni dia pegang dan dia yang ini yang diketuk. Boleh tak? Okey, tak boleh Okey, sebab bunyi dia masih lagi berbunyi tetapi bunyinya tidak nyaring. Okey, kita nak menghasilkan bunyi kerincing ni adalah bunyi yang nyaring. Okey, dan dia orang kata apa? Bunyi dia sekata. Maksudnya masih lagi dengar encore. Maksudnya dia dengar macam ni. Dengar kan dia punya ni. Okey, kalau kita pegang macam ni dia bunyi. Okey, dia bunyi tapi bukanlah bunyi yang sebenar yang dihasilkan oleh kerincing. Okey, baiklah. Okey, kita cuba lagi sekali. Cara memegangnya adalah kita perlu gantungkan dia dan kita boleh ketuk di dalam ataupun di luar. Okey, tengok bunyi dia panjang kan? Okey. Seterusnya kita akan belajar satu lagi, alat perkusi yang kedua cikgu nak perkenalkan iaitu castanet. Okey, bagaimana bentuk castanet? Okey, ini adalah bentuk castanet. Okey, dia diperbuat daripada kayu dan ada juga castanet yang diperbuat daripada plastik. Okey, untuk mendapatkan bunyi yang saya rasa lebih sedap, dibuat daripada kayu lah. Okey. Dan dia mengandungi dua permukaan. Kalau kita tengok dia ada dua permukaan yang diikat. Dan ini ada satu bahagian yang akan mengetuk di bahagian ini. Okey, cara memegang dia, dia ada satu lagi getah. Okey, getah ni digunakan untuk memegang castanet ini. Okey, memegang castanet ni Okey. Jari tengah, jari tengah ni, kita akan sarungkan di jari tengah dan biarkan castanet ni duduk di telapak tangan. Tak kira lah tangan kanan ke tangan kiri boleh, Okey, lepas kita letak ni dan kita perlulah ketukkan, castanet ni, kita perlu ketukkan castanet ini menggunakan jari. Tidak perlu ketuk macam ni. Bunyi akan dapat bunyi yang sepatutnya. Awak ambil dua jari, dua jari dan awak ketuk di hujung sahaja. Di hujung jari ni. Ini adalah bunyi castanet. Apa? Bunyi castanet. Saya harap awak tahu bagaimana untuk memegang dan memainkan alat perkusi yang kedua ini iaitu alat perkusi castanet. Seterusnya cikgu akan perkenalkan alat perkusi yang ketiga iaitu alat perkusi tamborin. Ini adalah alat perkusi tamborin. Alat perkusi tamborin ini diperbuat daripada kayu dan ada juga yang diperbuat daripada plastik. Dan dia mengandungi dua ceper kecil yang akan menghasilkan bunyi ini apabila kita goncang dia. Apabila digoncang, kita goncang. Ini adalah contoh dia. Ada dua jenis. Sebenarnya ada dua jenis alat perkusi tamborin ini. Ada yang berkulit dan ada yang tidak berkulit. Yang ini adalah tidak berkulit. Kalau berkulit tu dia macam seakan-akan kompang tapi di tepinya dia ada ceper kan. Sama je, cuma dia ada penutup sini. Itu berkulit. Yang ini tamborin yang tanpa kulit. Lazimnya tamborin ini bagaimana kita memainkan alat tamborin ini ada dua cara iaitu cara yang pertama dia hanya dipegang dan kita perlu goncangkan. Dia boleh menghasilkan bunyi Ini adalah bunyi tamborin. Cara yang kedua kita perlu pegang dan seterusnya kita perlu kita hanya tepuklah. Kita ketuk dia menggunakan hujung jari. Ini pun menghasilkan bunyi. Baiklah, cikgu harap awak semua tahu bagaimana teknik memegang dan memainkan alat perkusi tamborin ini dengan betul. Seterusnya, alat perkusi yang terakhir iaitu alat perkusi loceng. Dia diperbuat, kebiasaannya pemegangnya ada yang diperbuat daripada kayu, seperti ini. Dan ada yang diperbuat daripada plastik. Kebanyakan yang saya jumpa daripada plastik dan dia mengandungi ada loceng-loceng kecil yang diletakkan di bahagian ini. Cara memainkan alat perkusi loceng ini, keempat jari kita masukkan di sini dan kemudian ada dua cara memainkan alat loceng ini. Pertama, kita tumbuk. Tapi bukan tumbuk di sini Kalau kita tumbuk di sini, tangan kita kemungkinan akan cedera. Sebab loceng ni tajam. Kita perlu ketuk
ketuk bahagian tangan kita ya, di bahagian tangan ini. Okey. Okey, jadi bunyi yang terhasil ini adalah bunyi loceng. Okey, cara kedua sama macam tamborin tadi, kita boleh goncangkan dia. Okey. Okey. Tengok cikgu masukkan 4 jari dan cikgu genggam. Kemudian cikgu kita genggam dan kita boleh memainkanlah. Setelah cikgu tunjuk keempat-empat teknik memegang dan memainkan alat perkusi ini adalah alat perkusi kerincing, ini adalah alat perkusi castanet, okay, ini adalah alat perkusi castanet. Seterusnya alat perkusi tamborin dan alat perkusi loceng ini, maka berakhirlah sesi PDPC kita pada hari ini. Okey, cikgu nak awak senaraikan 2 alat perkusi yang mudah untuk dimainkan. Okey, maknanya awak tulis dekat bawah komen di channel ini, di video ini, awak letak komen, cikgu bagi saya alat muzik yang mudah dan mudah untuk memegang dan memainkan adalah alat perkusi apa. Itu sahaja. Boleh? Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Cikgu harap awak semua sudah tahu bagaimana teknik memegang dan memainkan alat perkusi ini. Pada perjumpaan akan datang, cikgu akan ajar awak bagaimana untuk memainkan corak irama menggunakan alat perkusi yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, semoga ilmu ini yang sedikit ini memberi manfaat kepada semua. Bye.